Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 9, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 9, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal ilmu al-muta'alliku bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Wal ilmu al muta'alliku bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Ini sambungan matan Ummil Barahin karangan Syekh Sanusi, yang mana kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ni menghuraikan akan matan Ummil Barahin hok dalam kurungan tu. Jadi Bidayatul Hidayah ni menghuraikan matan Ummil Barahin yang dalam kurungan. Sebagaimana hok maghrib malam ni tu di Masjid Gulung Bila, kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin pun sama juga menghuraikan hak matan Ummil Barahin. Cuma hak Aqidatun Najin hak malam ni hak di Masjid Gulung Bila huraiannya lebih panjang dengan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi hak dalam kurungan tu hak asal hak matan Ummil Barahin. Contohnya di surat 8 tu, contohnya baris yang ketiga daripada atas, wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Turun lebih kurang 10 baris. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Itu matan Ummil Barahin. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, itu didatangkan huraian tu dalam lebih kurang 10 baris je. Dalam kitab Aqidatun Najin menghuraikan wahdaniyah ni 2-3 muka surat. 2-3 muka surat dihuraikan hak wahdaniyah. Artinya tiada menduai bagi Allah pada zatnya, dan tiada menduai bagi Allah pada sifatnya, dan tiada menduai bagi Allah pada perbuatan. Yang panjang tu, tiada menduai bagi Allah pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Itu hak dalam kitab Aqidatun Najin hak maghrib malam ni. Dia agak panjang, beberapa muka surat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni hak wal wahdaniyah tu 10 baris dia. Lepas tu turun ke bawah tu, summa yajibu lahu ta'ala sab'un sifatin tusamma sifatil ma'ani wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dia pun sambung, wal ilmu al muta'alliku bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Sambungan surat 11, surat 10-nya, baris yang ke 10 lebih kurang daripada atas, wal hayatu wa hiya la tata'allaku bi syai'in. Turun 5-6 baris, wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Lepas tu turun lagi baris yang kelima daripada bawah, wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin
wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Tu matan Ummul Barahin. Kalau ngaji pondok, matan ni dia hafal. Dia hafal matan ni. Kalau ngaji pondok dia hafal. Jadi kita Bidayah Hidayah ni menghuraikan akan matan Ummul Barahin, tapi tak panjang lah. Tak panjang. Nak panjang molek, kita Aqidatun Najin. Tu panjang molek lah. Huraian wahdaniyah pada perbuatan cukup panjang dibicarakan. Mengesakan Allah pada perbuatan, tidak menduai bagi Allah pada perbuatan. Tidak menduai ni maknanya tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada zat, orang Islam tak ada lah. Tuhan ada 2, 3, tak ada orang Islamnya. Mensyirikkan Allah pada sifat, sifat kudrah Allah 2, 3, banyak sifat kudrah Allah. Sebab pekerjaan Allah Ta'ala belaka yang berlaku di dalam alam ni. Jadi satu kudrah bagi Allah tak cukup. Dia kena ada 2, 3 kudrah, ada 2, 3 iradah. Allah Ta'ala pengetahuan dia akan sekalian perkara. Jadi sifat ilmu Allah pun ada 2, 3 sifat ilmu. Terpanggil tu berbilang pada sifat. Tak ada lah. Hak nak kena jaga moleknya, menduai bagi Allah pada perbuatan, mensyirikkan bagi Allah pada perbuatan. Ada perkara berlaku yang bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan selain daripada Allah. Ini perbuatan makhluk. Malaikat ada perbuatan di sendiri-sendiri. Jin syaitan ada perbuatannya sendiri-sendiri. Manusia ada perbuatannya sendiri-sendiri. Perbuatan yang hakiki lah. Perbuatan yang sebenar-benarnya. Perbuatan manusia. Perbuatan Allah lah. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Itu perbuatan Allah. Kemudian yang berlaku pada diri seseorang manusia ni, gerak diam, perbuatan manusia sendiri. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Tidak terkecuali melainkan perbuatan Allah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Perkara yang baik yang berlaku, perkara yang jahat yang berlaku, perkara yang zahir datang daripada perbuatan manusia, ataupun zahir perbuatan malaikat, jin, syaitan, zahir perbuatan binatang, kesemuanya perbuatan Allah. Sama ada perbuatan manusia itu ikhtiari ke, ittirari ke. Ikhtiari ni kita memilih untuk gerak diam ni, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu panjang tu dan kita Aqidatun Najin. Nak memastikan kita benar-benar mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak menduai bagi Allah, tidak mensyirikkan bagi Allah pada perbuatan. Kemudian panjang pula bicara kudrah dan iradah. Jadi kudrah iradah tu sambungan daripada mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat ke semua tu? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat begitu je. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah pada azal, iradah. Allah kehendak Allah muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, selaras seiring dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu mati molek tu. Mati molek tu balik kepada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak belajar sini kok timbul macam-macam fahaman. Tak ada qada qadar. Allah hanya mengetahui. Ada cikgu tu cikgu sains, tapi dia jenis duduk masjid. Tak tahu dia cikgu sains ke dia ustaz juga, dengan pakaian dia duduk masjid sama dengar. Dia cikgu sains, dia kata ustaz di sekolah dia tu
Tak ada kodok-kodar, dia kata. Tuhan tahu je. Tak lain tu kita belaka. Tuhan tahu apa yang kita akan pilih, apa yang kita akan buat. Lepas tu siapa masa kita buat, kita lah yang buat. Bukan Allah. Allah buat kerja. Allah besar-besar ni. Hak kerja kecil-kecil ni, manusia dah yang buat. Tak ada kodok-kodar. Allah hanya mengetahui. Lepas tu pusinglah cikgu saya ni. Ustaz Zohor, dia jadi tu imam. Sebab dia ustaz, dia ketua bahagian apa tahu di sekolah tu, bahagian agama. Dia belakalah. Kalau Zohor berjemaah kok, dia tu imam. Saya boleh tak ikut belakang dia. Kata kalau posik kerana makan riba, posik kerana makan rasuah tu dosa besar, boleh lagi nak turut sebagai imam. Walaupun makruh jadi imam, tetap dapat fadilat berjemaah atas pandangan muktamad. Sebab cikgu Sain ni dia berjemaah di masjid 5 waktu. Masjid surah tu kerjaan dia, duduk di masjid. Lepas tu orang ngajar, dia dengar orang ngajar gitu lah. Tapi kalau pasik dalam bab pegangan, bid'ah dalam bab pegangan, tersudut turut lah kata. Jadi susahlah dia ni. Jadi main jemaah semua, Zuhur tak mau turut nak buat guana lah. Jadi kena semai Zuhur di sekolah. Boleh turut kodok kata. Pada kata tak ada kodok-kodok. Allah hanya mengetahui bahawa berlaku semuanya hak kita sendiri. Lepas tu nak betul macam mana, saya pun tak pandai juga nak hura. Tak payah hura banyak-banyak kata. Cerita je. Ustaz pegang tu salah pegangan tu. Cerita betul-betul kata. Nak hura yang panjang, ustaz pergi ngaji. Pergi tanya orang-orang lebih pandai. Saya cuma boleh cerita, memang salah. Saya duk bahas banyak-banyak lah. Kalau pekoh ni nak kata salah satu-satu perbuatan cermat sikit. Sebab pekoh ni banyak khilaf. Kita kata salah satu pandangan. Satu pandangan lain pula tak salah pun. Tu pekoh jangan duk laju sangat. Hak kita mengajinya salah lah. Tapi kita nak mati salah, mati dulu. Sebab banyak pandangan pekoh ni. Tapi kalau tauhid tak kata. Mati lalu salah. Tak seduk kehi lah. Tak suruh duduk nak elah lah. Salah. Belajar molek, bertaubat, berpegang dengan akidah yang sebenar. Jadi ustaz, jadi tu imam, orang nak turut belakang ni kata. Kena cakap gitu lah kata. Tapi dia kata saya cikgu sains pun janji ada ilmu agama kata. Dia faham, dia reti sebab dia dengar. Orang jadi ustaz ni tak mau dengar dah sebab title tinggi dah. Tu payah tu. Jadi timbul macam-macam. Ni hak bab qada mati di keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, mati di sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hanya ambil ilmu saja. Qada, kudrah, iradah dah ambil. Keesaan pada perbuatan tak ambil. Ilmu tu tetap dah. Kalau Allah tidak mengetahui, tu kafir ijma' ulama lalulah tu. Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku. Berlaku je perkara tu, Allah baru tahu. Tu kafir ijma' tu. Tu tak ada lah seumpama tu. Itu fahaman Qadariyah yang pupuh pada masa Imam Syafi'i tu, kurung yang kedua. Ada fahaman tu. Tak ada qada. Allah hanya tak ada qada dan ilmu pun tak ada. Gitu. Hak tadi ni qada tak ada, tapi tahu ada, ilmu tu ada. Hak Qadariyah, hak kapi, hak timbul di awal Islam, bukan Qadariyah lawan Jabar tu, Qadariyah baik tiap usaha. Jadi Qadariyah timbul di awal Islam tu tak ada qada dan tak ada mengetahui Allah Taala. Allah mengetahuinya bila berlaku satu-satu perkara yang dilakukan oleh manusia, contohnya Allah pun tahu. Sebelum tu Allah tak tahu, tu kafir ijma'. Tolak mengetahui Allah, tu kafir ijma'. Tu tak ada lah. Hak adanya tolak wahdaniyah pada perbuatan, tolak kudrah iradah tu ada. Tapi tahu tetap tahu. Tahu tetap tahu. Tolak tahu, hak tu kafir ijma' ulama. Kita ahli sunnah, hak kudrah iradah mati di ilmu, mengetahui itu tetap. Jadi kehendak Allah yang bersifat dengan iradah muafakah selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu al muta'alliku bi jami'il wajibati wal jaizati
wal mustahilati. Dan yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ilmu, artinya mengetahui. Jadi dia datangkan terjemahan ni sekali dengan huraian. Didatangkan terjemahan tetapi bersekali dengan huraian. Kalau terjemahan dia wal ilmu, dan bermula ilmu, situ nah. Tapi di terjemahan tu, dan yang ketiga daripada sifat ma'ani itu, dan yang ketiga ambil mana ni huraian dia, terjemah serta huraian. Dan yang ketiga daripada sifat ma'ani itu, sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani ada 7. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin, tu sama sifatil ma'ani tu. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 7 sifat yang dinamakan dia. Akan 7 sifat tu sifat ma'ani. Mana 7 sifat ma'ani ni? Yang pertama kudrah, yang kedua iradah, yang ketiga daripada sifat ma'ani yang 7 ilmu. Dia terima gitu. Yang ketiga daripada sifat ma'ani yang 7. Kalau ambil daripada sifat wujud yang pertama tu, maklumlah ilmu ni sifat yang ke-9, kudrah sifat yang ke-7, iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9. Ni dan yang ketiga ni, yang ketiga daripada sifat ma'ani yang 7 tu. Yang ketiga ilmu. Sifat ma'ani yang pertama kudrah, sifat ma'ani yang kedua iradah. Ilmu artinya mengetahui. Diterjemah ilmu mengetahui. Mengetahui yakni sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat ilmu Allah mengetahui. Tu. Yang ta'alluq ia, itu terjemahan daripada al-muta'alliku. Yang ta'alluq ia, ta'alluq bagi sifat ilmu ni mengetahui lah. Ta'alluq bagi sifat ilmu tu mengetahui. Terdahulunya ta'alluq bagi sifat kudrah, mengada dan meniada. Ta'alluq bagi sifat iradah, menentu, menetapkan, memutuskan. Itu ta'alluq bagi sifat iradah. Hayah tak ada ta'alluq. Ta'alluq sifat basar, melihat akan sekian perkara yang ada. Ta'alluq sifat sama, mendengar akan sekian perkara yang ada. Ta'alluq sifat basar, melihat akan sekian perkara yang ada. Ta'alluq sifat kalam, berkata-kata. Ni hak ta'alluq fungsi, kerjaan sifat. Jadi ni nak bicara ta'alluq sifat ilmu. Apakah fungsi sifat ilmu? Apakah kerjaan tagang sifat ilmu? Yang ta'alluq ia sifat ilmu dengan sekalian wajibat dan sekalian jaizat dan sekalian mustahilat. Bijami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Yang ta'alluq ia sifat ilmu dengan sekalian wajibat dan sekalian jaizat dan sekalian mustahilat. Mana sekalian wajibat ni? Yang wajib ni zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi Allah mengetahui berkaitan dengan zat Allah, dan Allah mengetahui berkaitan dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangan tu. Allah mengetahui. Dan sekalian jaizat. Jaizat ni perkara yang harus ada, yang harus tiada. Harus ada, harus tiada. Makhluk ni lah. Zat makhluk dan juga sifat-sifat makhluk. Zat mungkinun tu lah. Atau dan juga sifat-sifat mungkinun makhluk tu lah. Mana ni awak kita ni, apa yang zat kita, sifat kita, apa yang berlaku di kita, Allah mengetahui sekalian. Apa yang berlaku kepada jaizat ni tidak ada penghujung. Sebab dalam syurga, apa yang akan berlaku dalam syurga tidak ada penghujung. Sebab syurga dikekalkan oleh Allah, neraka dikekalkan oleh Allah.
Jadi apa yang berlaku di syurga yang tidak ada penghujung, Allah mengetahui sekalian dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Bahkan apa yang berlaku di syurga, di neraka itu datang daripada kudrah dan iradah Allah, qada dan qadar Allah yang tidak ada penghujung, sebagaimana mengetahui Allah pun tidak ada penghujung. Dan sekalian mustahilat, sekalian perkara-perkara yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah. Allah mengetahui bahawa sifat kekurangan tak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang wajib zat dan sifat kesempurnaan bagi Allah, jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Kemudian sifat naqais, sifat kekurangan, hak mustahil bagi Allah, samalah tidak terhingga bilangannya. Sebab sifat yang wajib bagi Allah, sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangannya. Sifat mustahil, sifat kekurangan tidak terhinggalah bilangan, sebab lawan kepada sifat yang kesempurnaan yang tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui sekalian sifat kesempurnaan dia tidak terhingga bilangan, Allah mengetahui sekalian. Sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah, Allah mengetahui sekalian dengan pengetahuan Allah yang tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak perkara yang haruh ni pula, apa yang berlaku kepada makhluk Allah ni pun tak ada penghujung. Allah mengetahui sekalian dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Bahkan apa yang berlaku kepada makhluk Allah yang tidak ada penghujung ni datang daripada kudrah dan iradah Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nak fikir bab takluk sifat ilmu tak capailah. Allah mengetahui akan sekalian sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga, tidak ada penghujung. Macam mana Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung? Tak capailah. Kita ni kan mengetahui ni ada hak dia. Setakat tu saya tahulah. Lebih-lebih tu saya tak tahu lebih-lebih tu. Kalau setakat ni saya tahu. Hak lebih-lebih tu saya tak tahu. Hak setakat awak tahu tu pun sikit sangat je. Setakat awak tahu tu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu hak lebih tu tak tahu tu, mana ada hak kita tahu. Tapi pengetahuan Allah, mengetahui Allah akan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sebab Allah mengetahui akan sekalian sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Lawan pada sifat kesempurnaan, sifat mustahil, sifat naqais, sifat kekurangan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan dia. Jadi hak mustahil tak ada ni pun Allah mengetahui bahawa sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya tak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak mengetahui ni tahu belaka. Hak wajib Tuhan tahu, hak haruh Tuhan tahu, hak mustahil pun Tuhan tahu. Kudrah iradah terdahulu, hak mumkinat saja. Hak haruh ada, haruh tiada saja. Hak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tu huruf panjang dah. Hak berkaitan dengan perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak berkait dengan ta'alluq bagi sifat kudrah dan ta'alluq bagi sifat iradah. Dan makna ilmu itu, makna ilmu yang diterjemah dengan mengetahui, tapi ini mengetahui itu maknanya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab Jawi yang lama-lama sifat ma'ani itu ilmu diterjemah dengan mengetahui. Kemudian kudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui.
Kemudian hak bermula daripada kitab Baqarah karangan almarhum pada Baqarah barulah diubah. Qudrah maknanya berkuasa, iradah makna berkehendak, ilmu makna pengetahuan, nak membezakan antara sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Macam di sini. Sifat ilmu ta'alluqnya mengetahui akan sekalian perkara yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Mengetahui itu ta'alluq dia. Sifat tu diterima dengan pengetahuan. Tapi hak kita ni sifat tu mengetahui. Allah yang bersifat dengan mengetahui, ta'alluqnya mengetahui akan sekalian perkara yang wajib, yang harus, yang mustahil. Jadi sifat pun mengetahui, ta'alluq pun mengetahui. Sebab itulah almarhum pada Baqarah ditukar. Sifat tu terjemah dia pengetahuan. Allah yang bersifat dengan pengetahuan, mengetahui akan. Tu ta'alluq bagi sifat ilmu diterjemah dengan pengetahuan. Dan makna ilmu itu, ini balik bersifat ilmu, iaitu ilmu sifat. Sifat, bukan bicara ta'alluq lagi ni, bicara sifat ma'ani, sifat kesempurnaan yang di zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan dengan diri sekalian maklum, yang menyatakan dengan dia ni, yang menyatakan ni, yang nyata, yang nyata dengan dia, dengan sifat ilmu sekalian maklum. Sekalian maklum, sekalian barang yang diketahui. Sekalian kita maklumat ada. Kita barang yang diketahui itu panggil apa? Maklumat. Maklumat. Itu maklum. Sekalian maklum ni, kalau kita maklumat lah, barang yang diketahui itu lah. Barang yang diketahui itu maklum. Maklum ni bahasa Arab, yang diketahui lah maklum ni. Kita jadi bahasa Melayu dah. Tu saya maklum dah tu. Tu saya maklum dah. Jadi bahasa Melayu. Maklum ni barang yang diketahui. Jadi nyata dengan ilmu sekalian maklum. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu akan sekalian pengetahuan. Sekalian maklumat tu nyata bagi Allah. Sebab dia ta'alluq ilmu ni dia panggil ta'alluq inkishaf, nyata. Adapun qudrah taksir, memberi bekah dengan mengada meniada. Iradah takhsis, menentu, menetap, memutuskan. Itu nama ta'alluq. Jadi qudrah taksir. Taksir ni memberi bekah, mengada meniada itulah memberi bekah. Faham tak kita memberi bekah tau? Ke nak tak faham pula bekah apa pula? Memberi bekah ni mengada meniada lah. Daripada tiada Tuhan jadi ada, tu beri bekah. Ada pula Tuhan meniadakan kembali, tu beri bekah. Ni gerak diam kita ni, Tuhan yang memberi bekah ni, dia panggil taksir. Iradah takhsis. Apa takhsis? Menentu, menetap, memutuskan. Itu iradah. Kalau ilmu inkishaf, nyata bagi Allah akan sekalian perkara yang maklum. Nyata. Itu. Sama basar, inkishaf juga nyata. Kalam, dilalah, menunjuk akan perkara yang wajib. Dilalah, menunjuk akan perkara yang harus. Dilalah, menunjuk akan perkara yang mustahil. Itu kalam, dilalah, menunjuk. Kalam bukan taksir. Fungsi kalam bukan memberi bekah. Lepas tu kun tu ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bahu berkata Allah Ta'ala bagi sesuatu kun fayakun, maka adalah sesuatu itu.
Kalau orang hak salah faham kok, Tuhan buat dengan kun ni jadi olehmu, ada olehmu, itu makna kun. Fayakun, maka jadi, maka ada. Maka Allah buat dengan kun. Kun tu kalam. Kalam bukan taksir, kalam dilalah. Taksir mengada ni kudrah. Mengada ni kudrah, bukan kalam. Dah kun tu atau dilalah, menunjuk atas bersegeranya Allah mengadakan, seperti Allah kata kun, tapi bukan Allah mengada dengan kun. Sebab kun tu kalam, dilalah, menunjuk atas bersegeranya Allah mengada, seperti Allah Ta'ala kata, tapi bukan buat dengan kun. Macam kita lah, demo tak apa, bercakap aja jadi selalu. Buat dengan bercakap, bercakap je jadi. Dok. Tapi nak ceritanya, orang ni orang hebat. Dia kata je, orang pakat turut, orang pun pakat buat, jadi kerja. Kita ni bercakap, buih mulut pun tak gerak orang ni. Demo sekali cakap jadi. Kita pun cakap, lepas tu jadi. Gitu. Dengan sekali cakap jadi, cakap je gerak barang. Gerak ni. Aduh, bukan buat dengan bercakap tu, bukan buat dengan kata. Macam kun, bukan buat dengan kata kun tu. Sebab kun tu kalam. Kalam bukan taksir. Taksir menjadi mengada ni kok kudrah. Allah yang menjadikan. Khalaqas samawati wal, Allah menjadikan. Menjadi tu bukan kalam. Menjadikan tu adalah taksir, itu ta'alluq kudrah. Kalam dilalah, menunjuk. Itu ta'alluq bagi kalam. Jadi ta'alluq bagi ilmu nyata. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama', nyata bagi Allah dengan sifat basar. Tiga-tiga ni inkisyaf belaka ni, nyata belaka ni. Tapi nyata yang berbeza lah. Macam kita kan, kita nyata dengan pengetahuan, kita nyata dengan pendengaran, kita nyata dengan penglihatan. Orang jahil tak nyata, tak tahu kisah pun orang jahil ni, tak nyata. Orang pekak tak nyata bagi dia. Sebab apa? Dia tak dengar. Dia kena tunjuk dengan isyarat baru nyata. Dengan pendengaran tak nyata. Macam orang hok dak pekak asal, pekak kemudian tu, hok berat telinga kemudian, tak nyata bagi dia. Cerita apa pun tak nyata bagi dia. Semak gelak begitulah. Sebab apa? Tak ada sifat sama. Orang buta tak ada sifat basar, tak nyata bagi dia. Sebab tak ada sifat basar. Ada ilmu, ada sama, ada basar, barulah nyata bagi kita dengan pengetahuan, nyata bagi kita dengan pendengaran, nyata bagi kita dengan penglihatan. Tapi nyata yang berbeza. Nyata dengan ilmu lain, nyata dengan pendengaran lain, nyata dengan melihat lain. Tapi dia panggil nyata belaka. Ada ni. Jadi ilmu ni yang menyatakan, yang nyata, iaitu sifat. Ilmu ni sifat yang maujudah, yang qadimah, sifat yang ada, yang sedia kala, yang menyatakan, yang nyata dengan dia, dengan sifat. Ilmu tu sekalian maklum, sekalian perkara yang diketahui, sekalian perkara yang diketahui. Nyata-nyata ni atas barang yang ia maklum, dengan dia, dengan barang. Nyata sebagaimana barang tu sendiri. Tu baru panggil ni mengetahui atas barang yang ia maklum, dengan dia, dengan barang. Yang atas barang yang ia maklum, dengan dia, dengan barang tu.
dia ada di letak kaki di luar tu. Katanya, kata pengarang Syekh Muhammad Zain, atas barang yang ia dengan dia dikenaki dengan barang itu kelakuan. Barang ni awak berlaku ni, awak berlaku ni, kelakuan semua ni. Tu barang. Kalau kita cerita barang ni hak kelakuan, kalau makhluk lah. Kalau hak wajib, hak mustahil, samalah. Dan ia itu domir kembali pada maklum, dan dia pada katanya, kata pengarang, dengan dia domir kembali pada barang yang, artinya hal keadaan sekalian maklum itu atas kelakuan yang bersepakat ia sekalian maklum itu dengan dia, yakni dengan kelakuan itu. Jadi sebagaimana perkara itu nyata bagi Allah, begitulah. Itu dia panggil mengetahui akan sekalian perkara. Mengetahui ni perkara tu kelakuan dia macam mana. Tuhan mengetahui begitu. Macam manakah kelakuan sifat kesemuanya bagi Allah, begitulah Allah mengetahui. Macam mana kelakuan yang berlaku di makhluk ni, begitulah Allah mengetahui. Macam manakah kelakuan perkara mustahil ni, Allah, begitulah Allah mengetahui. Tu dia panggil mengetahui ilmu Allah. Kita ni dak, kita kata mengetahui, tapi apa yang kita tahu tu ni tidak sebagaimana hak kelakuan yang sebenar. Kita tahu pasal lain, kelakuan perkara yang berlaku sebenar pasal lain. Itu tak panggil mengetahui, itu panggil jahil murakkab. Dan cerita dia bawah, Allah selama ni yang saya tahunya hukumnya begini. Kena saya tahu tu salah. Tak panggil tahu gitu. Dia panggil jahil murakkab. Mana apa? Tak tahu tapi tak sedar, tak tahu ingat ke tahu. Jadi kalau ditahu tu hukum contohnya tak sebenar, tidak sebagaimana kelakuan hukum. Kita masih lagi sebut tahu tau. Jadi hak saya tahu selama ni salah. Hak salah tu tak panggil tahu, dia panggil jahil. Jahil pula jahil murakkab. Mana apa ni? Kamu tak tahu sebenarnya, tapi kamu tak tahu bahawa kamu tak tahu. Kamu ingat kamu tahu hukum dia, walau kamu tahu tu tak betul. Dia panggil dua kali tak tahu. Dia panggil jahil murakkab, bersusun daripada dua jahil. Hak mengetahui sungguh ni sebagaimana kelakuan barang tu, begitu yang nyata bagi kita. Apa panggil tahu? Kelakuan hukum tu begitu, nyata bagi kita begitu. Apa panggil tahu? Kalau kelakuan hukum tu lain, kita nyata bagi kita lain, tu tak panggil mengetahui, itu panggil jahil murakkab. Jadi Allah mengetahui ini akan sekalian maklum atas barang yang ia maklum dengan barang. Maksudnya sebagaimana perkara itu begitu, begitulah Allah Ta'ala tahu. Gitulah dah. Takkan Allah Ta'ala tahu hak kelakuan perkara tu lain. Tak ada gitu. Orang pun uduh lalu dah kalau seumpama tu. Kalau lepas belajar nyata bagi saya sebelum ni gelap, tak tahu, senang kok gitu. Lepas belajar nyatalah bagi kitanya satu-satu hukum. Sebelum ni tak tahu, gelap. Tu senang cerita. Jadi selama ni hak saya tahu tu tak betul, tak panggil tahu. Kalau tak betul panggil jahil. Sebab tahu ni dikena muwafaqah, bersepakat dengan perkara tu. Perkara tu gitu, hukum tu gitu, tahunya begitu. Apa panggil mengetahui, apa panggil nyata. Nyata yang tiada, nyata yang tiada menerima lawan dengan satu jalan pun. Yang tiada menerima lawan, maknanya Tuhan tahu sesuatu itu, tahu dengan sungguh dan cerak nyata bagi Allah, yang tak terima dah lawan dengan satu jalan sekalipun. Kita ni tahu nanti dululah, tengok kemudian nyata tu lawan dia. Ni Tuhan tahu dengan sungguh tahu cerak nyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takluk bagi sifat ilmu Allah
Subhanahu wa ta'ala nyata akan sekalian maklum, sebagaimana kelakuan maklum tu nyata yang tiada menerima lawan dengan satu jalan pun, dan keluar dengan menyatakan. Menyata dengan makna nyata bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar yang tiada menyatakan. Mana apa yang tiada nyata? Mana yang tiada nyata? Seperti zon dan syak dan waham. Oh ni tak nyata. Zon, syak, waham, tak nyata tu. Ni kira nisbah sifat ilmu Allah Ta'ala lah. Adapun kita tu zon pun tu panggil nyata dah bagi kita. Kalau kita lah zon kuat, jangkaan di hati. Syak 50-50. Waham hak paling rendah lagi lah. Macam contohnya kita pun tengok takwim, kita pun tengok jarum jam, nyatalah bagi kitanya waktu subuh masuk. Nyata tu. Tapi yakin ke? Zong je. Nak yakin kena tengok Fajar Siddiq lah baru yakin. Zong ni bagi kitanya tahu dah. Mengetahui masuk waktu sembahyang. Dia panggil mengetahui dah tu. Syarat sos sembahyang tu mengetahui masuk waktu sembahyang. Mengetahui dengan zong pun dia panggil mengetahui dah. Jangan syak. Syak tak terima. Syak tak terima. Mana tengok jarum jam tak ada, ni takwin tak ada, jam ada lah. Pukul berapa subuh ni 5.40 ke 5.45 ke pukul 6 ke? Hak tu syak. Hak tu tak panggil mengetahui lagi tu. Tak panggil mengetahui masuk waktu. Dia mengetahui ni zon, dia panggil mengetahui dah. Nyata dah bagi kita waktu subuh sudah masuk. Walaupun tangga zon sekalipun, tu kita. Nyata bagi Allah, nyata yang nyata sebagaimana kelakuan perkara tu. Kita nyata bagi kita masuk waktu. Ya ke tak? Fajar Siddiq keluar ke tak lagi? Kita Fajar Siddiq pun dah kenal, nak tengok macam mana. Tapi bagi kitanya nyata dah. Dia panggil mengetahui dah. Dia panggil mengetahui dah. Tu kalau kita lah. Tapi ni mengetahui Allah, hak nyata sungguh cerak nyata. Zong tak masuk. Syak lagi berat. Waham lagi berat. Waham lagi berat tu. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata bagi Allah, nyata dengan nyata yang sungguh dengan nyata yang cerah. Ni bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zong tak panggil nyata, kalau syak lagilah tak panggil nyata, waham lagilah tak panggil nyata. Mana syak ni 50-50, waham ni mana lebih rendah daripada syak lah. Dia zong ni berat sebelah satu perkara. Mana di hati kitanya berat dah masuk waktu subuh. Ada tak kemungkinan kecil waktu subuh belum masuk? Ada. Dipanggil waham, waktu subuh belum masuk. Dia zon dengan waham ni sebelah menyebelah. Apabila zon di hati kita waktu subuh masuk, tapi tak yakin ni, ada kemungkinan kecil waktu subuh belum masuk. Hak kemungkinan kecil tu waktu subuh belum masuk dipanggil waham. Zon waktu masuk, waham waktu belum masuk. Dia sebelah menyebelah. Dia gitu. Yelah kemungkinan jarum jam betul ke tak, tapi masjid ni banyak jam. Situ jam. Dia pun tengok jam tu, ada setengah tepat tu kok 2, 3, 4, 5 jam. Tapi waktunya tak sama. Tapi tu bila dia tahu jam tu cepat berapa minit, jam tu lambat berapa minit. Lepas tu kata jam hak mana hak betul-betul? Tak ada dia kata. Lepas tu kita tahu dia kata jam tu dia lambat, jam tu dia cepat. Tak sebenarnya dia tahu dia kata. Apa gitu. Kita pula ada jam suti je. Ya ke tak tahu. Tapi tak berat di hati kita jam kita betul. Bateri baru tu panggil zong. Nak yakin tu tengok Fajar Siddiq baru yakin masuk waktu subuh. Tapi nak ceritanya kita zong tu nyata dah. Tu hak kita. Adapun nyata bagi Allah zong tak masuk.
Syok lagilah tak masuk. Waham lagilah tak masuk. Habis. Dan keluar dengan barang yang ia dengan dia. Hak kelakuan sebenar, hak tu hang tahu, keluar jahil murakkab, oleh jahil murakkab. Kerana bahawasanya jahil murakkab tiada menyata, mana tiada nyata dengan jahil murakkab sekala maklum atas barang yang ia maklum dengan dia dengan barang. Jahil murakkab ni bukan ni tak nyata langsung ni. Tapi jahil dia tu, tak tahu dia tu jadi murakkab. Kalau dia tahu bahawa dia tak tahu, dia panggil jahil basit, jahil selapih. Ni mudah cerita. Saya memang tak tahu sungguh, baru tahu alhamdulillah. Itu mudah. Jahil basit jahil selapih. Hak murakkab agak orang suak pun tambah. Orang suak pun tambah. Orang mari ajar pun dia tambah. Sebab dia pandai dah. Hak tu dia pandai, ni dia pandai. Tak pandai-pandai pun. Banyak benda hak tak pandainya. Hak jahil jenis jahil murakkab. Hak tu saya tahu jahil murakkab ni kalau suak pun tak nganga. Apa? Dia rasa macam dia pandai dah. Jadi kalau mengetahui tidak sebagaimana barang yang sebenarnya, hak tu tak panggil mengetahui, bukan dipanggil jahil murakkab. Dan keluar dengan tiada menerima lawan, tiada menerima lawan, keluar i'tiqad yang jazim. Kerana bahawasanya i'tiqad yang jazim yang putus menerima lawan. Mana? Dengan ada sangka oleh orang yang menyangkali. Dengan ada sangka oleh orang yang menyangkali. Maknanya nyata bagi Allah yang tiada menerima lawan. Mana tak ada orang boleh sangka dah. Tak ada boleh sangka dah. Tak ada ni. Apa yang tak tahu, tak ada orang boleh nak lawan dah. Tak ada boleh sangka dah. Keluar dengan yang tiada menerima lawan, i'tiqad yang jazim. Hak ni masalah menerima lawan ni. I'tiqad yang jazim, i'tiqad yang putus. Kenapa? Kerana bahawasanya i'tiqad yang jazim tu, yang putus, menerima lawan, ada gulawang dengan ada sangka oleh orang yang menyangkalinya, orang yang lawan balik. Ialah i'tiqad yang putus. I'tiqad yang putus ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah disangkal. Dah, tu tak betul i'tiqad gitu. I'tiqad tu putus dah. Tapi ada dah yang menyangkali, yang sangkal, yang tolak. Mu'tazilah tolaklah. Dilawan laginya. Berlaku perdebatan.